أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود لمن يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran Allah SWT, keizinan daripada Allah SWT. Kita ditemukan kembali selepas beberapa bulan ketidakadilan saya di Masjid Tanjung Minyak. Walaupun beberapa kali saya hanya melewati masjid ini untuk ke Masjid Taman Bukit Lambai. Jadi pagi ini alhamdulillah kita bertemu kembali selepas hampir ke 3 bulan. Setelah saya di sini sebulan sekali tak datang, 2 bulan baru jumpa. Jadi atas sebab-sebab tertentu pada bulan lepas alhamdulillah Allah pilih saya untuk sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Alhamdulillah saya dapat masuk ke dalam Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis, dapat melawati tempat-tempat yang mana tanah tersebut telah dijejaki, dipijak oleh Nabi SAW. Hampir 10 hari saya berada di bumi Syam. Bumi Syam ni adalah bumi yang menjadi 4 buah negara sekarang, iaitu negara Palestin, negara Jordan, Lebanon dan juga Syria. Jadi saya dapatlah melawati beberapa tempat sejarah, kesan peninggalan umat-umat terdahulu dan juga kesan peninggalan Nabi-Nabi sebelum junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Di situ terdapat kelebihan yang Allah berikan, yaitu apabila kita sampai berada di Masjidil Aqsa, kita beribadat di sana, pahala yang Allah Subhanahu wa taala gandakan, iaitu tempat ketiga di antara masjid yang mulia selepas Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Masjidil Haram Allah angkatkan dengan kelebihan 100,000 kali ganda. Masjid Nabawi Allah gandakan dengan 1000 kali ganda. Dan masjid yang ketiga ialah
Masjidil Aqsa. Allah gandakan dengan 500 kali ganda. Jadi ini satu peristiwa yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW sewaktu di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Perjalanan daripada Makkah ke Baitul Muqaddis, sehinggalah Allah Ta'ala mengangkat Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah SWT, Baitul Muqaddis ini terletak di daerah ataupun kawasan Jerusalem yang kita dengar di Palestin. Ada di antara umat Islam, saudara-saudara kita di sana ditindas, iaitu sebahagian daripadanya di kawasan tebing barat dan semenanjung Gaza. Kedua-dua tempat tu saya tak pergi kerana terlalu jauh dan nak memasukkan diri kita ke kawasan-kawasan tersebut terpaksa menempuh beberapa immigration dan juga sekatan-sekatan daripada tentera-tentera Israel. Jadi saya memasuki melalui bumi Jordan. Dan alhamdulillah Allah permudahkan perjalanan saya, perjalanan kami ini sampailah masuk ke bumi Jerusalem. Saya sampai pun seumpama saya berada dalam mimpi, kerana memang saya tak menyangka bahawasanya saya sampai di sana, kerana perjalanan untuk ke sana cukup singkat. Dan saya pun rasa taradud, was-was adakah saya boleh sampai, sebab ada di antara ustaz-ustaz yang bawa jemaah pun terkadang sampai di sempadan tapi tak boleh masuk. Ustaz Abdullah Khairi pun menceritakan dia dapat masuk kedua kali dan kali ketiga dia tak benarkan masuk. Google ni yang kita lihat ni adalah daripada ciptaan yang buat daripadanya adalah orang Yahudi. Jadi data kita kalau kita bawa ke sana tu, dia lihat kita punya pasport tu, boleh nampak semua perihal diri kita, apa yang kita layari semua dia boleh trace. Jadi tengok saja pasport tu, data tu keluar macam kat bank. Jadi alhamdulillah Allah permudahkan, dapatlah masuk. Dapat masuk, tetapi yang jaga ni di kalangan tentera Israel yang muka dia tiada menunjukkan senyum kat kita. Dia bertanya dengan beberapa soalan ketegasan yang perlu kita jawab. Tidak boleh berubah-ubah. Tujuan kita datang untuk apa? Ada apa kita untuk ke sana? Bertemu dengan siapa? Berapa lama? Berapa ramai? Dia tanya bertubi-tubi. Jadi kita jawab, tidak akan berubahlah jawapan kita. Dan ada sebahagian daripada jemaah-jemaah ditahan. Tapi jemaah kami ni pergi tak ditahan, balik ditahan. Sebelum ni pergi saja masuk, selepas melawati kita boleh balik. Tapi kali ni kami pergi, nak balik ni dikenakan rusum, iaitu cukai. Satu kepala lebih kurang dalam $52. Dan dia tidak hendak kita bayar menggunakan duit dolar. Dia kena bayar menggunakan duit Israel. Jadi terpaksalah tukarkan pada sarafah, tukar kepada duit Israel dan bayar rusum tersebut.
Dan jemaah kami yang terakhir ada 23 orang, dan naik bas dan nak gerak balik dah. Kira balik dalam bas tu tinggal 21 orang. 2 orang kena tahan. Kami turun, jemaah kami beberapa orang turun, cari 2 orang tu. Rupanya dia yang terakhir ditahan dalam satu bilik. Isteri dan suami dipisahkan. Suami duduk di dalam, isteri duduk di luar. Isteri dia lepas, tapi isteri dia tak mau bergerak lah sebab suami dia ada kat dalam. Jadi bila pihak kami ni tanya kenapa ditahan, cuma dia kata sit down, wait. Itu dia cakap. Dia suruh duduk dan suruh tunggu. Selepas setengah jam, bangkit tanya kepada pihak polis tu, saya dah nak keluar dah ni, nak pergi balik ke Jordan. Dia cakap, wait, sit down. Itu yang dia cakap. Kami yang dah lepas ni duduk di bas menanti hampir dekat 2 jam. Duduk di dalam bas. Sambil tu sama-samalah doa, mudah-mudahan akan terlepas kawan-kawan kami. Selepas 2 jam barulah dilepaskan. Kami lihat dia keluar daripada pintu immigration dan dibawa oleh beberapa jemaah masuk ke dalam bas. Bila kita tanya, kenapa kamu ditahan? Dia sendiri pun tak tahu kenapa ditahan. Tak tahu. Cuma dia cakap dengan saya, bila saya tanya, what problem for me? Kata tak ada apa masalah. Dia tak tanya, dia tak cakap apa masalah. You sit down, wait. Itu je. Tu duduk. Sekali tengok pasport dia tentang, rupanya nama dia tu binkan kepada Abdullah. Jadi Abdullah ni nama kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama pun dia takut. Siapa nama Muhammad pun dia pandang ke atas, ke bawah, ke bawah. Nabi Muhammad nama junjungan besar kita. Ada sebahagian yang ditahan. Saya di antara jemaah yang turun lambat daripada bas. Sebab masa dia tak naik pun bas, dia tanya pada seorang daripada mutawif kami lah, berapa orang semua, kalau berlaku apa-apa, kamulah yang akan bertanggungjawab. Mutawif kami kata, yo, saya bersedia. Jadi saya ni ada janggut. Dia dah bagi tahu dah, kawan-kawan, ada janggut, standby lah. Itu yang saya duduk dalam bas tu. Dia kata dia nak 2 lelaki, 2 perempuan. Saya duduk dalam tu, duduk diam. Saya tengok kawan saya, kau tak ada janggut, kau turun dulu. Kalau ada janggut kena tahan, saya kemudian lah. Tapi Alhamdulillah, ditahan 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan, habis. 2 badan semua diraba, dirasa, takut-takut kita bawa senjata. Tapi Alhamdulillah tak. Jadi kami pun turun daripada bas, nampaklah Ustaz berjanggut ni datang daripada belakang, janggut putih dia pun tengok. Tapi Alhamdulillah lepas. Terus kami ini masuk pada Jerusalem, dapat tidur 1 malam. Dan saya dapat masuki Masjidil Aqsa pada waktu subuh. Sebelum subuh saya bergerak, dan waktu subuh saya masuk Masjidil Aqsa. Safnya macam mana tuan-tuan? Saf dia, dan di depan tak ada ruang untuk saya masuk saf pertama. Semua dipenuhi dengan kerusi. Kerusi tinggi ni, kerusi macam tu. Jadi saf kedua baru dapat duduk. Saya menyelit, duduk saf kedua. Sampailah waktu syuruk, kami keluar. Maha suci Allah. Kat sana walaupun orang-orang Palestin ni dalam keadaan dia tua-tua, muda-muda, semangat mereka tak sama dengan kita. Semangat juang dia tinggi dan
hidup dia tidak hairan dengan kehidupan dunia, dia mencari kehidupan akhirat. Sebab itulah orang-orang Palestin di sana, dia tidak mengharapkan untuk kita angkat senjata bersama-sama dengan dia, tak. Dia pesankan, cakaplah dengan sahabat-sahabat kamu, lawatilah kami, ziarahlah kami. Ini adalah bumi Anbiya. Ibu-ibu, ayah-ayah, di Palestin ini terlalu banyak sangat sahabat-sahabat dan nabi-nabi yang terdahulu dimakamkan di sana. Dome of the Rock, itu batu yang terangkat yang ingin ikut serta bersama dengan Nabi ke syurga Allah Ta'ala, tertahan selepas Jibril tidak membenarkan untuk batu itu ikut sama. Batu itu tuan-tuan bukan kecil, tuan-tuan, besar. Batu itu terangkat, tergantung, lebih kurang besar di antara 4 tiang masjid. 4 tiang ni tuan tengok daripada sini ke sana tu, 4 tiang tu lah. Dan batu itu tergantung sewaktu Nabi SAW dimi'rajkan. Dan selepas peristiwa tersebut bergantilah kerajaan Islam. Dulu tu semua di bawah pentadbiran Syam. Jadi pentadbir Islam termasuklah daripada kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah. Maka terbinalah masjid di sana dan terkepungnya batu yang terangkat tersebut di bawah kubah yang berwarna kuning. Dan tuan-tuan tengok gambar di Masjidil Aqsa tu, kubah kuning tu adalah Dome of the Rock. Dikatakan bahawa kubah Sakhra, di dalam tu ada batu yang terangkat tanpa ada tiang yang mengampu. Batu tu tergantung. Tapi kami tak boleh masuk dalam tersebut kerana tempat tersebut dah menjadi tempat larangan. Cuma kita masuk saja pintu masjid. Beginilah keadaan dia, tapi tengah-tengahnya ada batu dikepung. Dan batu tu saya berdiri tinggi lebih kurang paras dada saya. Jadi nampak batu tu, tetapi ada lantai ni, dan di bawah batu tu dapatlah kita masuk, dibagikan ruang tak besar, lebih kurang dalam 10 kali 10 lah, 10 kaki kali 10 kaki. Jadi kat situ dapat solat. Jadi saya tengoklah atasnya ada batu, tapi didindingkan semua, didindingkan supaya dia khawatiri banyak di antara orang-orang yang lawati menjadi benda khurafat. Jadi dikepung, kita tak boleh masuk sampai bawah semua, cuma dibagi ruang sikit je, kita berada di bawah batu. Kemudian naik, dijaga oleh orang-orang Palestin. Tapi nak masuk ke Baitul Muqaddis tu, sekatan nak masuk masjid ni dijaga oleh tentera Israel. Jadi orang Palestin dia tak heran, dia tak takut. Anak-anak kecil semua tak takut. Yang takut orang Malaysia. Kat Malaysia kata kita berjuang, apa kita takut? Sebab kita berada dalam keadaan percaya pada Allah. Dia tu makhluk Allah juga. Sampai sana hilang berani tu, tuan-tuan. Kecut, jadi siput sedut, tuan-tuan. Takut. Subhanallah. Polis-polis yang jaga tu semua orang yang muda-muda. Dia tak letak yang 40, 50. Semua yang darah tengah mendidih. Saya pergi pagi-pagi, nak masuk ke Masjidil Aqsa ni terpaksa melalui lorong-lorong bangunan dan keliling. Kawasan dia besar. Sebenarnya Masjidil Aqsa ni terletak ni di satu kawasan yang luas. Kalau kita kata macam Masjidil Haram kawasan dia, saya rasa lebih besar lagi. Sebab dia di antara dua masjid, kemudian kawasan keliling tu lapang. Dan terdapatlah di kawasan lapang tu beberapa tumbuh-tumbuhan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, iaitu suatu tumbuh pokok yang
mempunyai kelebihan tersendiri. Waktu tu saya pergi musim panas, panas tak bertukar sejuk. Memang panas. Pokok-pokok rumput ni saya tengok, pokok dia menjadi warna kuning. Kuning macam tiang di bawah. Kuning cerah betul. Macam pokok yang kena racun. Semua kuning. Saya ingat kalau letakkan api memang terbakar lah. Tengok banyak pun. Tapi ada 2 pohon, pokok dia hijau. Hijau sesubur-suburnya. Sedangkan kering tanah tersebut. Tapi pokok tu hijau. Pokok apa? Dalam Quran. Pokok tin dan pokok zaitun. Subhanallah. Pokok tu hijau tuan-tuan. Saya ambil lah gambar. Oh begini rupanya pokok zaitun. Daun dia kecil-kecil. Saya tengok keliling Masjidil Aqsa. Dan banyak pokok tersebut ialah di bumi Jordan. Di bumi Jordan. Dan bumi Jordan itulah ibu-ibu, ayah-ayah, siapa yang anak belajar kat sana, yang pernah pergi sana, boleh pergi sana, pergilah tengok. Kat situ banyak peninggalan sejarah Nabi SAW. Saya pergi kawasan tempat perkampungan kaum Ad, kaum Samud dan Petra. Saya pergi sebab saya mengajar selama ni, saya mengajar menceritakan daripada kitab-kitab, daripada Quran, buku sirah, hanya kita dapat melalui teori saja dan gambaran macam mana. Tapi bila dah pergi sana, subhanallah, macam ni rupanya. Macam kita mula-mula pergi Mekah lah. Kita pergi Mekah, kita buat umrah. Kita buat umrah, selepas kita tawaf, kita akan pergi satu tempat namanya ialah Bukit Safa dan Marwah. Kita belum pergi, kita terfikir kita kena keluar masjid, lepas tu nak naik satu bukit Safa pergi Marwah, berlari-lari anak. Kita belum pergi, kita terbayang macam mana. Bukit kita bayangkan macam bukit Cina. Uish, nak naik atas, lepas tu berlari ke bawah. Selepas kita pergi ke Mekah buat umrah, lepas tawaf, kat mana Bukit Safa? Rupa dalam masjid juga. Kita cari dah bukit ni mana agak Bukit Safa, macam Bukit Cina ke. Jalan-jalan-jalan, Mutafi bagi tahu, inilah Bukit Safa. Tengok batu. Ini Bukit Safa, Marwah ada kat ujung. Oh, dekat aja kita kata. Memanglah dekat pandangan kita. Tapi selepas ulang alik 7 kali, 3 round bolehlah. 3 kali tu bolehlah laju. Masuk ke 6 ke 7, semua dah sakit tumit. Sakit tumit berjalan di atas batu. Terbayang. Tapi kita selepas praktikal baru tahu. Sama juga kat sana. Saya ceritakan bahawa kaum Ad ni, ketinggian dia ialah 120 kaki. Kaum Ad, dia macam kita, manusia biasa, iaitu kaum Nabi Hud. Ibu-ibu tak payahlah panjangan tas ni berapa kaki. Ini yang kita pandang ni lebih kurang dalam adalah 60 kaki. 2 kali tiang ni tinggi dia. Saya duduk perkampungan dia, saya tengok, ya Allah, tingginya melalui lorong-lorong. Kita ni berapa kaki? Tinggi, bukan kita berapa kaki. Kan semua cakap 2 kaki. Orang dekat Tanjung Minyak pun boleh tahan juga dia punya gurau. Ada lagi ustaz yang udah lebih 2 kaki. Maksud saya tinggi kita berapa kaki? 5 ke 6 kaki. Biasa 5 kaki setengah lah. Ini tinggi kita. Nak dapatkan sampai 120 kaki, berapa kali ganda kita? Tinggi. Dan saya tengok sanjung, subhanallah. Saya masuk perkampungan kaum Ad, perkampungan kaum Samud. Saya pergi. Tapi ada satu tempat yang tinggi lagi, iaitu Buruj Khalifah. Mungkin Tok Imam kita pernah pergi kan? Di mana? Di Dubai. Saya pergi waktu tu di dalam airport sejuk. Saya keluar tuan-tuan, waktu sejuk ni, waktu pagi ni, tengah subuh ni nak syuruk, saya keluar terus beli bahang, macam duduk tepi bara api.
Panas, subhanallah, pagi-pagi buta. Panas. Saya duduk sampailah pada waktu petang di Dubai. Panasnya waktu tu ialah 53 darjah Celsius. Kepanasan kemuncak Dubai 60 darjah Celsius. Kawan kata kalau letak telur kat tengah-tengah jalan ni boleh jadi setengah masak. Panas 53 darjah Celsius. Saya pergi Burj Khalifah, ambil gambar. Isteri saya berdiri, saya suruh ambil gambar. Saya jadi ambil gambar lah. Saya ambil gambar, dia pun datang. Mana gambarnya, saya tengok. Tak nampak pun puncak dia, kata. Ambil yang puncak lah, dia kata. Baik, saya pun ambil gambar. Dah sudah, dia pun datang. Tak nampak pun kaki, gitu. Kata macam mana nak dapatkan semua. Sedangkan Burj Khalifah ni tinggi dia hampir dekat 1 kilometer. Tinggi dia. Sekarang nak buat kat Riyadh 1.2 kilometer. 1,200 kaki. Maknanya 1 kilometer. Kalau ibu-ibu ayah jalan 1 kilometer, jauh jarak tu didirikan. Bangunan yang mencacak tinggi, tanda-tanda yang Qiyamah. Akhirnya saya ambil gambar, kata ambil gambar nak atas bawah. Ya, kaki sekali. Ya, okey. Saya pun undur ke belakang, saya pun ambil gambar. Dah siap dia. Nah, ni dapat atas, dapat bawah, nampak kaki sekali. Tapi dia tengok muka dia tak ada pula. Sebab apa? Jauh. Dia kata macam mana nak ambil gambar macam ni? Terpaksalah gunakan panorama. Panorama kita tarik pada bawah sampai atas. Subhanallah. Ibu-ibu bayangkan hampir dekat 1 kilometer saya tengok. Ish, tinggi, ya Allah. Tapi tengok kaum Samud, kaum Ad 120 kaki. Dan beberapa tempat lah saya pergi kat sana. Di antara ialah Tasik Tobari. Tasik Tobari ni iaitu satu tempat tasik yang menghijau, sempadan di antara Jordan dan Israel. Tasik itulah peristiwa akhir zaman nanti. Ya'jud dan Ma'jud ni akan turun ke situ untuk minum air di sana. Tasik Tobari. Dan saya lihat Laut Mati. Laut Mati ni tuan-tuan, dia berada di bawah paras laut sejauh lebih kurang 600 kaki. Jauh ke bawah. Bermaksud air laut kalau atas, perkampungan kaum Lut tu sampai ke bawah. 100 kaki ke bawah. Sebab tu kat situ yang ada hanyalah garam. Saya tengok pada tasik dia ni, laut dia tu, kemudian ada saluran air tu. Saya tak pergi dekat dengan laut tu, saya cuma duduk tengok kat ni. Tapi nampaklah laut. Nak kata jauh, tak jauh daripada sini sampai ke ujung pintu tu lah. Nampak laut, tak masuk dah. Saya tengok lorong air masuk. Di atas lorong air tu pun penuh dengan putih. Macam kapas. Lagi jauh kita tengok macam kapas. Kita tengok dekat-dekat, oh rupa penuh dengan garam. Jadi saya tak turun, tak ambil garam tu pun. Saya cuma sekadar tengok je. Lepas tu naik bas, kita kata gerak. Pergilah. Pergi sebab apa? Nabi tidak bagi pergi tempat pada tersebut, tempat yang Allah Ta'ala laknat. Tapi sekadar hanya melihat dia. Pergi kawasan perkampungan Baisan, ya, lorong masuk ke perkampungan Baisan. Tapi saya tak pergi masuk sampai perkampungan dia. Sebab apa? Sebab perjalanan satu tempat ke satu tempat tu jauh. Baisan satu tempat apa? Tempat yang Nabi bagi tahu. Tempat tersebut apabila hampir kepada kiamat, maka di sana nanti kamu lihat di Baisan tidak akan tumbuh pohon-pohon daripada kurma. Menandakan bahawa dunia ni tunggu saja Dajjal akan keluar. Tapi Sungai Furat di semenanjung Gaza jauh, sempadan jauh daripada Jerusalem. Lebih kurang dalam 5 jam, 3 jam, 4 jam macam itulah nak sampai ke sana. Jadi kami tak pergi. Sungai Furat pula, dia air dia dah surut. Air dah surut, tempat tu saya tak pergi. Menandakan bahawa Dajjal akan keluar. Dia ada 3
ada 3 di antara yang ditunggu oleh Dajjal. Lahir Muhammad SAW, Nabi kita dah lahir dah. Dia nak dilepaskan daripada dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, pokok di Baisan, itu kebun-kebun Baisan. Dia tidak ditumbuhi dengan pokok-pokok. Dan yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad, iaitu Sungai Furat. Itulah 3. Tapi 2 dah berjalan. Nabi dah lahir. Air tersebut turun, air itu dah mula turun. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah Allah Ta'ala, itu menjadikan kesan sejarah tu kita tengok benar. Dan dapatlah pergi masuk ke makam Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun dibelah 2, tuan-tuan. Kalau makam panjang ni, tengah-tengah ni dinding tinggi. Sebelah sana Israel, sebelah sini Islam. Boleh dapat tengok setengah. Perkampungan ataupun tempat Nabi Isa AS, ibu dia, Nabi Isa, dia tak ada rumah khusus. Dia berada di atas bukit, di lereng bukit, dia duduk di sana. Dan Maryam pun meninggal di atas bukit. Bukit tersebut saya pergi, tapi dah dibina dengan bangunan-bangunan dah. Tapi tempat itulah dikatakan bahawa tempat Siti Maryam. Tempat Siti Maryam bermunajat di Baitul Muqaddis pun saya dapat masuk, sampailah di Masjidil Aqsa. Rupanya tuan-tuan, Masjidil Aqsa ni, kalau ni dia kata Masjidil Aqsa, kita di luar sana sebagian tempat perempuan yang luar tu, dia ada turun tangga ke bawah. Turun tangga ke bawah, dalam Masjidil Aqsa sebelah bawah tu ada Masjid Adam. Kemudian ada lagi Masjid Walid. Kemudian ada lagi Masjid Marwan. Dan bawah sekali ujung tu, satu sudut, tempat Maryam ini duduk beribadat. Tempat tu dah dikepung dah. Tapi nampaklah jaring besi di kawasan tu. Tempat Nabi SAW naik daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat tersebut itu di luar Dome of the Rock. Itu tempat batu naik, batu yang terangkat tu sebelah depan, sebelah tepi tu ada dibinakan dengan tugu lah, maknanya ada seperti mana kubah, dan di situ letakkan dengan satu tempat batu yang sujud, Nabi sujud tu. Di belakang Nabi, waktu sembahyang ada 124,000 para Nabi. Tempat tersebut pun saya pergi, alhamdulillah. Cuma saya tak pergi, iaitu di Batu Ratapan. Batu Ratapan pun siapa yang pergi pun tak boleh pergi dekat, cuma tengok lagi jauh je lah. Dia berada di atas, Batu Ratapan ada di bawah. Tempat tu apa? Tempat orang-orang Yahudi ini dia meratapi ataupun tempat taubat dia lah. Kat situ tempat ikatnya binatang buruk waktu Nabi SAW mirajkan. Tempat tu tidak ada jadi kawasan kepada orang-orang Palestin. Itu kawasan Israel. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, itulah serba sedikit yang saya boleh kisahkan di sana. Walaupun banyak lagi kisah-kisah, kalau nak kupas kat sana banyak. Cuma kalau seandainya kita boleh pergi ke negara-negara luar, berazamlah, pergilah tempat tersebut. Tempat tersebut hampir dikuasai oleh orang-orang Israel. Orang Israel Palestin, dia menganggap bahawa Israel tak wujud pada negara dia. Yang wujud adalah negara Amerika. Sebab apa? Sebab Israel ni tiada ekonomi yang khusus bagi dia, tetapi negara dia disupporter oleh Amerika. Dan ibu-ibu tengok orang-orang Islam dikepung, dinaikkan dinding, jawapannya memang betul. Saya melihat sendiri konkrit yang dibina di persekitaran kawasan negara Israel, negara Palestin ni, tembok dia setinggi lebih kurang 15 kaki. Lebih kurang paras khat ni, tinggi dia, di konkrit. Dan dinding tu dikepung negara Israel sejauh lebih kurang 700 km. Itu dikatakan bahawa penjara terbesar di dunia ialah Palestin. 700 km jauh macam mana, lebih kurang daripada sini sampai ke sempadan Thailand, sampai ke Bangkok. Jauh dia dikepung.
Orang Palestin berada di dalam tu, makan minum dia, tapi Allah datangkan dengan kesuburan kat sana. Orang dia baik-baik, tuan. Kami ni tak boleh tukar duit. Nak tukar duit, masa nak balik itulah bayar rusum. Pergi sana bawa duit dolar. Jadi nak buat beli buah khuk tu tak boleh. Tengok je buah khuk. Buah khuk tuan-tuan tak tahulah ni buah negara Arab. Siapa yang belajar kat sana dia tahulah buah khuk. Dia tak ada kat Malaysia. Jadi tengok buah dia besar-besar kan, sedap. Jadi isteri saya, bang dia nak tu. Saya kata bukan ni tak nak beli, duit dolar pun tak laku dah. Habis kami peganglah. Kata mungkin, saya kata bayar pakai ini, infak bil dolar. Dia pandang, kata kamu hampa. Oh, kita ambil. Kita pun ambil 2 biji. Kita nak bayar duit dolar. Lepas tu masukkan plastik. Kita tunggu ditimbang. Orang Palestin letakkan apa plastik tu untuk jualan, dia ambil. Hasil ni hadza hadiah minni. Allahu akbar. Dia kata ni aku hadiahkan kau je. Sebab kita tak ada tahu, kita tak ada duit Israel. Hadiah ni. Allahu akbar. Tapi alhamdulillah jemaah kami ni dapat bawa lebih kurang dekat 15,000 infak daripada jemaah-jemaah dan juga orang-orang luar yang kami bawakan kepada anak-anak Palestin, anak-anak Syria dan juga beberapa pelajar yang berada di bumi Jordan. Dan saya pergi sempadan Syria, iaitu di Mafraq ke Mu'tah? Mafraq salah saya. Di Al-Bait, jumpa anak-anak kecil-kecil. Bapak dia meninggal ditembak, dibunuh. Di waktu peperangan di antara Syria, cik-cik muka semua putih-putih, macam Mak Saleh. Saya tengok cantik-cantik, budak lelaki dia cantik-cantik, perempuan dia pun cantik-cantik. Jadi kita bawakan coklat daripada Malaysia, kita bagi dia dapat, dia pegang. Sedih kita, dia dapat tu, dia sukanya tu, dia pegang. Ibu-ibu, ayah-ayah kalau ada benda yang kita suka, kita letak-letak aja tu, tak ada, kita pegang. Macam ibu-ibu, ayah-ayah mula beli handset kan. Beli handset asyik pegang je handset tu. Balik pegang, suka. Jadi dapat coklat tu suka je. Saya tengok kesian. Cakap kat sana tak boleh ke bawa balik seorang. Mungkin tabik mak ayah, ialah Malaysia. Tak. Dia tengok kita suruh ikut kita balik, tak nak. Tengok hidung pun tak sama. Tak ada harapan aku nak ikut engkau. Anak-anak Syria. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, itulah di antara sedikit perjalanan ke sana. Dan akhirnya saya balik. Mula cuti sekolah pergi, balik habis cuti sekolah. Hari Ahad tu sampai rumah lebih kurang petang. Besok sekolah, ya besoknya sekolah. Tapi rasa kepuasan kat sana. Jadi ibu-ibu ayah nama Ta'ala, insyaAllah kita bacalah hadis pendek je hari ini daripada Nabi SAW untuk sambung daripada Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, bab menyuruh buat kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW afdalul jihad kalimatul adl inda sultan jair. Rawahu Abu Dawud, Tirmizi, qala hadis hasan. Apa dinyatakan dalam hadis ini yang bermaksud daripada Abu Sa'id radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, sebaik-baik perjuangan ialah bercakap benar di sisi sultan, iaitu pemerintah yang zalim. Qul haq walau kana murran. Nabi bagi tahu, katakanlah yang benar walaupun benda itu pahit. Susah ibu-ibu ayah nak cakap benda yang baik. Sebab nak tegurkan kepada pemerintah ataupun tegurkan kepada kemungkaran yang berlaku ke atas orang yang kita hormat, susah. Tapi ala kulli hal, Nabi bagi tahu kalau dapat cakap benda yang elok itu, maka itu di antara jihad. Suatu perbuatan yang Allah angkatkan ketinggian darajat dia. Sebab tu kena bagi tahu lah, kalau salah bagi tahu. Tapi nak cakap susah. Dan kita dengan kawan-kawan kita, kita hormat dia. Cakap dengan bos kita pun susah kalau seandainya kita tak ada kekuatan bagi kita nak cakap. Kadang kita pun tak mampu, kita pun suruh pada orang lain untuk tegurkan, cakapkan. Tapi kalau kita dapat tegur,
Itu di antara pahala yang besar. Tapi ala kulli hal, kita mampu, kita buat. Tak mampu tu yang kata Nabi SAW, "Mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Kalau kamu boleh buat ubah dengan tangan kamu, ubah dengan tangan. Kita nampak kemungkaran, ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan macam mana? Bagi tumbuk sebiji. Tangan. Dikata oleh Nabi, dengan tangan adalah dengan kuasa. Kita ada kuasa, kita ubah. Kemudian dengan lisan, nasihat. Bukan kita membebel, tapi kita nasihatkan yang baik-baik. Kemudian kalau dua-dua tu tak mampu, kata Nabi, maka kita sekadar membenci. Itulah selemah-lemah iman bagi kita. Sebab kekuatan iman ni bukan mudah untuk kita bawa. Ibu-ibu, ayah-ayah di antara orang yang Allah berikan kekuatan keimanan. Tanda-tanda bagi orang yang beriman. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita nak cari orang Islam mudah tak? Nak kenal orang Islam mudah tak? Mudah. Macam mana nak kenal orang Islam? Tahu tak? Macam nak kenal orang Islam? Diajarkan kalau nak kenal orang Islam, tunggulah hari raya Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri? Sebab Idul Fitri orang datang solat sembahyang Idul Fitri kan, datang masjid. Saya tanyalah orang-orang Tanjung Minyak, kalau Idul Fitri masjid ni penuh tak? Penuh. Sampai belakang tak? Sampai belakang. Pasang balai lagi? Pasang balai. Itulah orang Islam. Itulah orang Islam. Kalau tak hari Idul Fitri, tengoklah pada hari Jumaat. Semalam hari apa? Hari Jumaat. Jemaah sampai tak belakang? Sampai. Itulah orang Islam. Tapi nak cari orang yang beriman, carilah orang yang berada di masjid pada solat fardu. Siapa dia? Tuan-tuanlah, orang-orang yang beriman. Pelihara iman kita. Sebab orang yang sedemikian, Allah sayang sangat pada dia. Betul ke Allah sayang pada ibu-ibu, ayah-ayah? Mana tahu Allah Ta'ala sayang pada ibu-ibu, ayah-ayah? Nak tahu tanda sayang dia? Hati kita ni sentiasa dijentik oleh malaikat, oleh Allah Ta'ala. Sentiasa teringat. Itu tanda dia. Tanda senang orang nak buat baik, itu dah tanda orang beriman. Senang nak buat baik. Kita ni, hari ni hari apa? Hari Sabtu. Sekarang dah syuruk tak? Dah, kan? 6.57 syuruk. Campur dengan 28 minit. Sebagian kata campur dengan 12 minit. Dah boleh sembahyang duha dah. Hari Sabtu, hari Ahad, pukul berapa kita sembahyang duha? Awal tak? Awal. Sebab apa? Kuliah tak habis. Ustaz belah je ni kan, kita solat duha. Dapat pahala umrah. Ya, Sabtu Ahad kita boleh awal solat duha. Yang tak pencin hari Isnin sampai hari Jumaat, yang tak pencin lagi lah. Yang pencin saya tak payah cerita, yang tak pencin. Isnin hari Jumaat sampai hari Jumaat, pukul berapa kita duha? Cuba bagi tahu pukul berapa? Pukul 8. Oh dah. Tak mana ni buat pukul 8 duha. Sebab apa? Bila masa nak buat macam saya lah, tak boleh. Sebab saya balik sekolah, balik pada masjid 6.50 tu belum masuk duha, saya dah bawa motor dah, bawa kereta dah pergi sekolah. Pukul 7.30 panjkat. Sebelum 7.30, 7.30 dah mengajar. Bila nak duhanya? Kalau pagi tu dah terus sampai dekat 1.5 jam kita mengajar. 7, pukul 9. Pukul 9 terus kita terus main duha ke? Tak, kadang terleka dengan buat kerja-kerja, tiba-tiba Allah jentik. Allah jentik apa? Kau tak sembahyang duha lagi. Terus teringat. Itu tanda Allah Ta'ala sayang. Allah sayang, Allah cinta kita macam tu lah. Bila dia selalu buat baik, Allah terus datang pada hati dia untuk buat baik. Ibu-ibu, ayah-ayah sama juga bangun pagi tadi kan? Pagi tadi tu ada yang kejutkan ke? Ke bangun sendiri? Ada yang kejut? Ada malaikat kejut? Ji, bangun Ji. Pukul 5 ada? Tak ada. Sebelum pukul 5, otomatik kita dah terjaga. Siapa yang kejut? Malaikat kejut. Tanda Allah Ta'ala sayang. Dan kita bangkit. Bangkit pergi mana? Pergi rumah Allah Ta'ala.
Kita dengar datang sini Allahu Akbar. Cerita yang tak orang datang terlalu banyak sangat kelebihan yang Nabi bagi tahu. Itu tanda Allah Ta'ala sayang. Jentik-jentik ya kita ni rasa ingat. Tapi ingatlah, kita buat semua ni untuk siapa? Untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ibu-ibu datang rumah Allah, ayah-ayah datang rumah Allah ni untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk pergi bertemu dengan Allah nanti. Betul kan? Untuk diri kita, bukan untuk siapa. Sebab itulah saya pesankan pada ibu-ibu, ayah-ayah, ingat rumah Allah ni selalu. Pegang kunci ni lah, ubat ni. Dulu saya dah bagi dah ubat ni, tak tahulah ibu-ibu, ayah-ayah pakai ke tidak ubat ni. Ubat apa Ustaz? Tak pernah pun bagi ubat. Ubat dia macam ni. Kita datang rumah Allah, kita nak semangat, nak kuat datang rumah Allah macam mana? Kita dengar azan. Dengar azan tu siapa yang panggil? Bilal yang melaungkan kan azan. Bilal panggil. Ya, Bilal panggil. Itu daripada hakikat dia Bilal panggil. Tapi dari segi dalaman dia, batiniah dia, yang tersirat, siapa yang panggil? Allah yang panggil. Jadi kalau kita Allah panggil, kita tak datang rumah Allah Ta'ala, bermaksud Allah tak nak tengok muka kita. Kita dengar azan, kita tak datang rumah Allah Ta'ala, sebenarnya Allah yang panggil tu. Lafaz tu Allah datangkan mimpi kepada Abdullah Umi Maktum, pada Sayyidina Umar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, kata Bilal. Siapa yang sebenarnya yang ngajak tu? Allah. Kamu pergi sembahyang ni, kamu akan berjaya. Siapa yang bagi tahu tu? Allah. Kita datang rumah Allah. Jadi semangat tu, itulah ubat dia. Kalau dengar suara azan, sebenarnya Allah panggil kita. Tapi kenapa kita tak pergi? Sebab memang Allah tak nak pandang muka kita. Cuba bayangkan kalau kat dunia ni Allah tak nak pandang muka kita, kat akhirat besok agak-agak Allah pandang tak muka kita. Sedang waktu tu semua manusia dalam keadaan berdiri. Yang sekarang ada kat dunia ni, ada manusia lebih kurang 7 bilion. Sekarang ni ada 7 bilion yang hidup. Zaman Nabi SAW tinggalkan kita ada 1400 tahun, hampir dekat 1500 tahun. Kalau setahun atau 5 tahun ni ada 7 bilion. Tonton tengok berapa tahun. Daripada zaman Nabi Adam, berapa banyak manusia. Terlalu ramai manusia. Ramai sangat. Agak-agak kalau kita panggil, kita sebut panggil Allah, Allah agak Allah pandang tak? Kalau kat dunia pun aku panggil engkau tak pandang, maka kat sana kita khawatir macam tu. Sebab itulah kena ingatlah, ubat tu ingatlah. Bila azan dia, saya percayalah ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini, kekuatan Allah Ta'ala dah sayang, dia akan sentiasa ingat Allah Ta'ala. Betul kan? Saya percaya yang datang kat sini ni, masuk waktu, dia terus cari masjid, cari sejadah nak sembahyang. Sekarang lah. Jangan cerita 30 tahun dulu. 30 tahun dulu tak payah cerita. Agak-agak 30 tahun dulu kita jadi macam ni ke? Tak ada. Tak ada. Tak jadi macam ni. 30 tahun dulu, lepas masuk azan, lepas masuk waktu azan, kita terus sembahyang. Apa kita cakap? Panjang lagi masa untuk sembahyang kan? Asar berapa jam lagi? Belum pukul 6 kita kata. Masuk waktu pukul apa? 4.30. Kita jawab apa? Ada lagi. 6.30. Ada lagi. 15 minit lagi kita cakap ada lagi. Tapi sekarang, tak kan? Itu tanda Allah Ta'ala dah sayang sangat kita. Tapi peliharalah. Tapi kita nak ajak ni anak-anak kita bawa kepada benda ni. Sebab tu benda yang kadang kita tengok nampak remeh, tapi kalau kita dalami daripada yang tersirat, kita akan terasa hati kita. Sama juga baca Quran. Bacalah ibu-ibu, ayah-ayah. Yang kita tinggalkan Quran, sekurang-kurangnya satu hari tu baca surah Yasin. Bacalah setiap hari, jangan tinggalkan, istiqamah.
Waktu besok kat sana dah tak ada dah kita nak naik. Tapi kita sibuk sangat sampai tak boleh baca Quran. Tunggulah nanti aku pincin, aku duduk masjid, aku baca. Seberapa persen aja yang aku buat macam tu. Yang lain hanyut. Saya jumpa rakan saya ustaz, saya lepas daripada pincin. Saya tahu ustaz mengajar kat masjid saya. Saya akan datang ustaz. Ustaz tunggulah saya pincin. Dah pincin berapa bulan tuan-tuan, tak nampak-nampak muka dia. Dia cakap dengan saya dia nak jumpa saya kat masjid. Tak jumpa, mana pergi? Husnuzan, dia jadi imam kat surau dia. Husnuzan. Tak ada tuan-tuan. Sebab kekuatan daripada diri kita. Tunggu pencin dah. Bila? Sebab tu kalau nak buat ibadat, kena buat sekarang. Jangan tunggu waktu terluang, tetapi kita yang luangkan waktu tu. Dengar elok-elok. Jangan tunggu kita ni nanti lapang. Kita yang kena cari masa lapang. Baca Quran, ya kita sibukkan. Baca Quran. Kalau tak baca, dengar elok-elok. Kenapa kita tak baca? Sebab sibuk kan? Sebab tak ada masa. Sebab kita penat. Tapi bukan kerana itu. Kerana apa? Memang Allah tak nak dengar suara kita di sisinya. Allah tak nak dengar pun suara kita. Kalau Allah sendiri tak nak dengar suara kita, ke akhirat besok macam mana? Tu pesankan kepada anak kita, isteri kita. Kejut. Sentuhan ibu ayah ni bermakna bagi anak. Anak saya kejut, bangun. Pukul 5 je, bangun kak, bangun. Saya telefon bangun. Yelah. Kita yelah, kita letak telefon. Yelah. Tidur. Kita pergi masjid, tak bangun juga. Akhirnya saya buat pendekatan. Saya masuk bilik dia, saya pegang kepala dia, tepuk, bangun. Dapat 2 rakaat pun jadilah. Akhirnya saya pun pergi masjid. Sehari 2 hari kemudian isteri saya dah pesan. Cakap, bang, kakak cakap dengan saya, cakap apa? Abang pegang kepala dia ke? Pegang kenapa? Dia rasa ada kekuatan kat situ. Bapa aku ni boleh kejutkan aku, ayah aku boleh kejutkan aku, bangun, sentuh aku. Kuat terus badan dia. Rupa anak macam itu. Sejak daripada tu terus saya pegang lah. Masuk pagi tadi, saya pegang kepala dia. Yang lihat-lihat saya pegang pun bangun. Dia terus bangun. Macam kena karen dia. Itulah, kita buat yang terbaik lah untuk siapa? Keluarga kita. Jadi ibu-ibu ayah rahmat Allah Ta'ala, kita baca pengajaran sedikit. Itu hendaklah kamu berjuang memerangi orang yang zalim, yang menghalang daripada mengerjakan suruhan Allah Ta'ala. Mampu bagi kita buat. Terangkan yang mana yang elok, kita terangkan. Bagi siapa? Orang-orang atasan. Orang atasan lah. Setiap rakyat dikehendaki berani menyampaikan kebenaran, iaitu dengan menuntut keadilan kepada pemerintah dengan cara yang ikhlas dan berpatutan, supaya penyelewengan tidak akan terus berlaku. Ini pesanan daripada Riyadhus Salihin. Semalam tajuk apa? Khutbah rasuah. Siapa yang kena bentras? Ujung sekali khutbah. Siapa yang kena bentras? Pihak BPR lah Ustaz, ataupun SPRM. Bukan. Khulasah dia pada diri kita inilah. Kita yang akan bentras. Kita mampu bagi kita bawakan. Mana yang salah, salah. Tapi ujian dia besar. Bukan senang. Kan? Tunggu je lah. Sampai kita tak mampu, serah aja pada Allah Ta'ala. Maka Allah yang akan bawa keadilan itu. Bila? Akhirat nanti. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar menangis-nangis. Sayyidina Abu Bakar menangis. Dia tak nak jadi khalifah. Menangis-nangis, tak nak. Jadi macam juga orang kita sekarang. Tak dapat jadi khalifah, pemimpin, menangis-nangis.
Tapi menangis sebab apa? Sebab tak dicalonkan. Wallahu a'lam. Lebih-lebih kang habis saya ni kang. Tapi ala kulli hal ingatkan diri saya lah pada diri semua. InsyaAllah cukuplah setakat tu untuk pagi ni ibu-ibu, ayah-ayah. Ampun maaf daripada saya. Ada keterlanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah. Yang buruk daripada saya. Doakanlah kesihatan saya, isteri saya, anak-anak saya. Saya pun sama-sama doakan ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kesihatan yang baik, kewalafiatan yang waras, dan mudah-mudahan Allah tetapkan dengan keimanan kita istiqamah untuk beramal, dan mudah-mudahan juga Allah Taala satukan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.